Assalamualaikum dan selamat pagi murid-murid. Hari ini cikgu akan memperkenalkan peralatan yang perlu memurid ada. Yang pertama, pensel. Dalam melukis kita perlu ada sekurang-kurangnya satu sahaja pensel. Tetapi kalau kita nak menghasilkan lukisan menggunakan pensel sepenuhnya, kita perlu sekurang-kurangnya ada set macam ini. Pensel ini dia ada pelbagai jenis kehitaman. 1 HB, 2B, 6B dan seterusnya. Untuk menghasilkan lukisan yang cantik menggunakan media pensel, kita perlu ada set pensel macam ni. Okey. Dekat mana kita tahu di HB dan sebagainya? Dekat batang pensel ada tulis. Contohnya ni 5B. Okey. Ia ni 2H. Dia kalau H ini maksudnya makin tidak hitam. Makin dia 6B, 5B dia makin hitam. Tidak perlu beli pensel yang mahal. Pergi saja dekat Super Safe, ada jual pensel macam ni yang harganya dalam RM4 sahaja. Tak perlu pergi kedai yang mahal-mahal. Okey. Bila ada pensel, kita mesti ada buku lukisan. Okey, ini buku lukisan. Buku lukisan yang gambar rusa yang warna coklat itu tidak digalakkan menggunakannya sebab kertas itu tiada kualiti dan terlalu nipis. Bila kita menggunakan ini, di mana kita nak tahu ketebalan buku lukisan ini, kertas ini, ialah ada kadang-kadang dia tulis kat depan, kadang-kadang dia tulis kat belakang. Contoh yang ini dia tulis dekat belakang. Okey, B4 200 GSM. Ini bagus. Paling nipis 165 GSM untuk kita guna. Dia ada yang 80 GSM, dia ada 100 GSM, tapi tak ada kualiti. Dia terlalu nipis. Terutamanya bila kita menggunakan warna air, dia akan mudah kembang dan koyak. Okey, jadi perlu beli yang 165 GSM ke atas. Ya. Bila ada kertas lukisan, kita perlu ada warna. Okey. Warna pertama, ramai yang menggunakan oil pastel. Walaupun ramai yang sebut crayon, termasuk ibu bapa. Sebenarnya dekat sini dah tulis dah oil pastel. Okey. Crayon dengan oil pastel ada beza. Crayon dia keras. Oil pastel dia lembut, lebih senang digunakan. Tetapi bersama saya jarang guna oil pastel. Okey, saya lebih suka guna warna air. Walaupun pada dasarnya orang cakap warna air itu susah, tidak. Sebenarnya warna air itulah yang paling senang berbandingan oil pastel dan color pencil. Okey. Yang kedua, kita perlu ada color pencil. Tetapi di sini saya syorkan murid-murid membeli color pencil yang ditulis water color pencil. Okey. Yang macam ni. Kenapa saya suruh beli yang macam ni? Watercolor pencil, sebab bila kita dah sapu guna pensel ini, kita boleh guna brush, kita guna air, kita sapu di atas tu, dia akan jadi macam watercolor ataupun cat air. Okey, tak perlu beli mahal. Macam ni walaupun dia nampak besar macam mewah, pergi saja Super Safe, harga dia baru RM16 saja. Dia ada yang kecil lagi daripada ini. Okey, ada yang tak sampai RM10 pun. Cari tulisan watercolor pencil, bukan color pencil, watercolor pencil. Okey. Seterusnya kita perlu ada watercolor. Okey, ramai pelajar suka beli color pencil ini. Saya tahu sebab murah. Harga dia dalam RM2 saja. Tetapi yang ini tidak sesuai untuk kita buat walaupun dia murah. Kenapa? Sebab cat ini, warna ini tak ada kualiti dan susah untuk dikawal, dicampur. Jadi untuk belajar kita perlukan yang ada kualiti sedikit. Okey. Jadi tolong jangan beli yang macam ni. Saya galakkan pelajar beli yang ini. Banco. Memang banco ni ada mahal sikit. Okey. Tetapi dia berkualiti dan sesuai untuk tahap pelajar sekarang. Kalau nak yang murah, yang ini pun ada juga. Ini kita panggil watercolor cake. Okey.
Ini dibeli dekat Super Safe. Dia dalam macam ni saja. Dalam bentuk kek. Dan kita sapu di warna. Tetapi yang ini boleh kita guna tetapi sukar untuk dicampur berbanding dengan yang macam ini. Okey. Kalau bila beli banco, pastikan tulisan dia ialah watercolor. Jangan pergi beli poster color. Sebab poster color ni susah untuk kita campur warna. Ini untuk poster color. Tak sesuai. Kita kena beli watercolor. Kalau ada dapat jumpa jenama macam ni pun okey, yang ini pun murah, Royal. Okey, tetapi kita di Bintulu tak ada lagi orang jual jenama Royal. Okey, tak perlu beli watercolor yang sampai RM40, RM200 tak perlu. Cukuplah dengan Royal atau Banco. Yang ini jangan sekali-kali walaupun dia murah. Okey. Bila ada watercolor ataupun cat air, kita mesti ada berus. Okey. Ini berus. Walaupun awak tengok banyak berus saya, anak-anak tak perlu beli banyak berus. Cukup dengan 3 saiz. Pertama, beli yang macam ni. Saiz ini. Kenapa kita guna saiz ini? Sebab senang nak buat latar belakang. Sapu saja besar. Okey. Ini. Saiz yang kedua, kena beli saiz yang macam ini. Okey. Okey. Saiz yang kedua. Saiz yang ketiga, kena beli yang halus macam ni. Okey, jadi ada 3 saiz. Okey, kalau dapat beli banyak lagi bagus macam ni pun boleh, ataupun boleh guna berus Cina. Okey, berus Cina. Ini berus Cina pun bagus. Tetapi bila beli semua jenis berus, pastikan terutama yang pelajar Islam, berus itu adalah halal. Okey, pastikan berus itu adalah halal, terutamanya berus Cina. Kalau tak tahu mana satu halal dan sebagainya, tanya toke itu bulu apa. Okey, berus Cina ni biasanya dia diperbuat daripada bulu binatang. Okey, yang macam dekat saya ni, dia ada bulu kambing dan bulu kuda. Okey, kalau yang jenis ini, dia kebanyakan guna fiber sintetik. Okey, yang ini halal. Okey, tapi pastikan tanya dengan toke, halal tidak. Yang ini pun halal. Ada satu lagi jenis berus yang macam ni, macam pen. Okey, yang ini pun boleh dibeli. Ini segi 4. Okey, yang ini tajam. Kelebihan berus ini ialah kita boleh letak air di dalam pemegang dia. Jadi kita perlu picit saja supaya air itu keluar dan berus ini akan basah. Okey. Yang ini pergi beli dekat Super Safe, murah. Kalau pergi kedai buku, satu batang harga RM9 ke RM10 berbelasan ringgit. Pergi ke Super Safe, satu set baru berapa ringgit saja. Okey. Selepas tu kita mesti ada plat. Ini kita panggil plat. Tempat bancuh warna. Bukan tempat letak air. Yang ini baru kita tempat letak air. Okey. Ramai orang suka letak air dekat sini. Salah. Ini tempat bancuh warna. Faham? Bukan letak air. Yang ini kita letak warna. Kita picit warna dekat sini. Contoh merah dengan biru. Kita ambil, bila nak campurkan dia, ambil merah letak sini sikit, ambil biru letak sini, kita campur dekat sini. Dan warna dia akan jadi warna ungu. Baru kita letak dekat buku lukisan kita. Okey? Jangan risau. Sebenarnya tidak membazir menggunakan watercolor ataupun warna air. Tidak membazir. Yang membazirnya ialah bila kamu letak warna sini, lepas tu bila dah habis masa, kamu pergi cuci. Sedangkan warna ni tadi masih banyak. Itu yang membazir. Sepatutnya warna yang kamu letak tu tak perlu dicuci. Okey, contoh yang cikgu guna. Cikgu guna plat macam ni. Nampak tak? Ini daripada tahun lepas ni warna ni. Kita tak perlu cuci. Kenapa? Sebab dia boleh diguna semula. Okey. Okey, contoh saya letak air sini, ambil air dan saya sapu. Okey, nampak dia boleh diguna lagi.
Yang ini pun walaupun dah keras, kita ambil sini, kita letak sini, kita ambil ini, letak sini, dia akan boleh bercampur warna. Okey, sebab tu saya tak galakkan pelajar cuci plat. Sebab bila awak cuci plat, itu yang akan membazir warna. Okey, itu yang mak bapak akan marah. Cepat betul watercolor kamu habis. Mana tak habis? Picit banyak-banyak, lepas tu bila loceng bunyi, pergi cuci. Sebenarnya tak perlu. Kita simpan. Kalau tak ada plat macam ni, kalau pelajar guna plat macam ni, senang saja. Selepas guna, carilah plastik, masukkan dalam plastik. Okey. Jadi saya ulang, kita perlu ada pensel. Okey, kita perlu ada pensel. Kalau dengan saya guna satu pensel saja pun cukup. Tapi kalau sekarang ni dah murah, boleh beli satu set macam ni. Baru RM4 lebih saja. Okey. Lepas tu kita mesti ada buku lukisan yang mana dia punya ketebalan dia 165 GSM ke atas. Yang ini 200 GSM. Lagi bagus. Okey, lepas tu kita mesti ada watercolor pencil. Okey. Saya tak galakkan anak-anak beli color pencil. Beli watercolor pencil sebab watercolor pencil ni dia boleh berfungsi dua. Satu, dia boleh jadi color pencil, kedua dia boleh watercolor. Okey. Yang ketiga, kita mesti ada brush. Okey. Sekurang-kurangnya 3 saiz. Okey. Dan kita perlu ada plat. Kita perlu ada tempat letak air. Ini tempat letak air. Okey. Itu saja. Sekian, terima kasih.